ma yatuhuru minha, bagai yang suci ia bagai minha minal a'yan, ayam mutanajjisah, dengan disamukkan dia. Bila kita samuk dia suci, masalah kita kata kulit najis. Bila kita samuk dia suci dan bersih. Dan bagai yang tidak suci daripadanya. Jadi kalau kita samuk dia tak suci, walau samuk pun tak jadi dah juga. Kedua turun di bawah, yakni binatang yang jadi najis dengan matinya itu apabila disamuk kulitnya maka suci ya. Dan dalil pada demikian itu ialah hadis Maimunah radhiyallahu anha, sekiranya bersabda Nabi SAW pada kambingnya. Yang maksudnya mata itu kita lakah, ambil terjemah dia. Jika mengambil kamu akan kulitnya, lau akhadtum iha bahar, nescaya elok ya, kata mereka itu. Jadi kambing itu mati, maka najis, maka kita ambil berulai dia saja. Kata mereka itu sesungguhnya ia adalah bangkai. Dah ibu mati, kulit najis ya? Maka sabda Rasulullah, menyuci akan dia oleh air dan korzun. Apa makna korzun? Bahasa Arab lah. Iaitu sejenis daun kayu kelak yang digunakan untuk penyamuk kulit. Daun korzun. Jadi kita nak terjemah kita daun gapo payah juga lah. Cuma jenis daun kayu untuk buat samuk. Dia rasa dia kelak. Kelak ni dia dekat-dekat dengan pahit ni. Tak, rasa kelak dah panggil. Dan daripada Ibn Abbas turun bawah, radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, iza dubiral ihabu faqad tahura, apabila disamuk kulit maka sungguhnya suci ya. Jadi dua hadis ini sebagai dalil dalam bab penyamuk, bab samuk. Naik ke atas, bermula kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamukkan dia, sama ada bangkai binatang dimakankan dia dan lainnya. Ya, kita masalah kulit kalau semula tak kena samuk. Masalah binatang ni dia dua. Kalau binatang yang kita makan tapi dia mapuh, boleh kita samuk tak? Binatang ni kita tak makan, dihidup, dimati pun tak makan, perima. Kalau kita samuk, suci kak. Tapi syarat nak kulit, jangan bulu. Nampak tak lah? Kulit bewak, kulit ular. Kulit, jangan sisik. Sisik tak boleh. Tu, we faham masalah samuk. Samuk ni panggil tertentu dengan al-jildu, ihab, mana kulit. Kuku, sisik, bulu, tak boleh. Nak samuk tak boleh. Dan kaifiatnya samuk kulit, cara bahawa dihilangkan lebih-lebih daripada kulit. Apa hak lebih-lebih tu? Bayan je, daripada darah dan daging yang ada pada kulit dan lain, lemak-lemak pun. Jadi bila kita lapah kambing bagi tak, di belulai kambing tu kali kita kata kita lapah, tak kira lah hidup dan matinya. Ia ada lekat belulai kambing itu, ada dengan daging, ada dengan darah. Bila kita nak samuk, kuku habis, tinggal kulit putih-putih. Tu kita panggil samuk. Maka cara kita nak buai tu tengoklah, kadang-kadang kita buai dengan benda hak tajam-tajam. Daripada barang membusukkan dia dengan sesuatu, dengan tu takluk pada kata dihilang. Dihilang tu dengan sesuatu yang tajam rasa. Benda hak tajam rasa. Dan yang kelak, baca kelak gitu ya. Bukan kiltu kultu dak tu, baca jawi, baca kelak. Seperti tawah bulu bakteria. Dia masa tu dia tajam. Dan buah majakani. Buah majakani ni kita buat ubat ni, beli di kedai tu. Satu-satu jadi kita rebuh. Majakani dia panah. Kalau orang lepas beranak, rebuh majakani campur dengan dada benar, ada sekara dua lagi untuk mudah kecup anak ke. Kalau makan banyak, luruh rambut panah dah. Lepas tu dia pahit, dia lekat tekak tu buah majakan ni. Ada kedai ada jual. Ada umpama. Dan jikalau najis sekalipun seperti tahi merpati, boleh kita buat samuk. Tahi burung, kita buat samuk. Lepas tu kita basuh, boleh. Memada ia, boleh lah. Malaikat hak tak boleh samuk kulit anjing, babi
dan yang diperanakkan hak kacuh daripada nyinda babi itu pada keduanya, ataupun daripada salah satu pada keduanya dengan binatang yang suci tak boleh gak fara ahduhuma, maka tak suci disamakkan dia. Hak ni kalau samak tak suci, tak samak pun tak suci dalam mazhab kita. Ada pun pendapat yang mengatakan kalau hanya tak najis, maka hak tu suci dah dia. Kita Syafi'i tak boleh najis. Maka apabila disamak kulit yang telah terdulu sebutnya itu sucilah zahirnya dan batinnya, hak balik luar pun suci, hak balik dalam pun suci. Bukan boleh makan dan sebuah istikmal. Gebu-gebu masuk belulai atau leh. Dah. Suci dan sebuah kita istikmal. Boleh kita buat hapas maya, boleh kita buat duduk. Lepas tu kita nak gebu bekak semula tak leh tu. Dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya. Bulu sikit-sikit tak apa. Sebab kita kata tadi kalau bulu tu tak boleh. Malaikat sikit-sikit payah nak buai tak apa. Itu dimaafkan. Dan bulu bangkai dan tulainya dan kukunya dan tanduknya dan lainnya najis sekaliannya, tidak suci disamakkan dia. Itu masalah kalau orang nak pakai apa dia ni? Samak rimah, samak bulu musai tak boleh tu. Kulit tak apa. Bah kalau samak kulit saja putih saja tak molek pula dia nak dijalur rimah tu. Maka tu najis tak sah kita samak. Habis. Kalau kita semulih tak ada ke? Apalah. Dan dikanaki dengan bangkai itu, apa warna bangkai? Binatang yang hilang hidupnya dengan ketiadaan semulih yang dimuktabarkan pada syarak. Setiap binatang hilang sifat hayat dia dengan bukan semulih pada syarak. Seperti semulih binatang yang tidak dimakai, seperti hema, bagal, dan jadi semulih dengan tulai. Tak boleh belakang. Dan semulih majusi tak boleh tak. Dan orang yang muhrim, orang yang buat ihram lah tu muhrim pada semulih perburuan. Maka tidak disisnakan anak binatang yang disemulih ibunya. Apabila keluar daripada perut ibunya mati ia dengan semulihkan ibunya. Tidak dengan sebab yang lain. Karena semulihnya pada semulih ibunya. Kalau nak belik ibarat hati. Jadi atas tadi dikanaki dengan bangkai binatang yang hilang hidup dengan ketiadaan semulih. Seperti setakat tu. Semulih jadi muktabar, jadi atibar pada syarak. Seperti semulih binatang yang tidak dimakai. Itu semulih betul tadi. Ema, bagal dan disemulih dengan tulai. Dan semulih majusi, semua tu bangkai. Dan orang yang muhrim ada semulih perburuan. Sebab dia harus semulih. Maka tidak diistisna anak binatang yang disemulih ibunya. Maka tidak diistisna. Maka tidak sesnak. Jadi makna bagi tidak sesnak ni makna dihalalkan makan. Padahal kita tak semulih pun. Yang mampu dengan sebab semulih ibu. Zakatul janin, zakatul ummih. Sabit warid pada hadis. Semulih anak dalam perut tu adalah semulih ibu. Ulama Syafi'i kata bila kita semulih ibu, bila anak tu mati, maka boleh kita makan. Ulama Hanafi katanya semulih anak dalam perut supaya semulih ibu, maknanya kena semulih petulah. Tu Hanafi. Itu makna tidak disesnakan anak binatang yang disemulihkan ibu. Maknanya halal kita makan. Kita semulih mau anak dalam perut mampu. Bangkai juga tapi dihalalkan makan. Apa tu dah? Dihalalkan makan. Apabila keluar pada perut ibunya mati ia dengan semulihkan ibu, tidak dengan sebab yang lain. Kalau sebab lain tak boleh. Karena semulihnya anak dalam perut pada semulih ibunya, yakni menempati sepengah semulih ibu dah. Kita semulih anak dalam perut, sepengah semulih ibu dah.
Sebab tu mafhum pada hadis zakatul janin zakatul ummi. Janin tu anak dalam perut. Maka jikalau keluar ia lagi hidup anak dalam perut tu, kita semula ibu bermolek beranak tu dia hidup lagi. Tu tak boleh makan. Kena semula dulu. Maka padanya tafsir. Jika padanya hayat mazbuh halal dengan tidak semula, tubik mari tu nak mati dah, boleh kita makan. Tak semula pun tak apa. Dan jika hayat mustaqirah, hayat mustaqirah mana tetap kuat lagi hidup dia tu. Mana kena semula. Dan maka tak dapat tidak daripada disemulihkan dia. Gini kesimpulan masalah anak binatang dalam perut ibu ni. Kita semula ibu lembu, anak duduk dalam. Bila kita semula ibu, anak mati dalam, anak dalam boleh kita makan dengan tanpa sembelih. Satu. Masalah yang kedua, kita semula ibu, bermolek kita lapah belah perut tu, anak duduk hidup lagi. Nampak tak dah? Bila anak tu hidup lagi, tengok hidup tu hidup gapo? Hidup nak mapuh dah ke hidup lama? Kalau hidup nak mapuh dia panggil hayat mazbuh. Kalau hayat mazbuh maka boleh kita makan dengan tanpa sembelih. Itu. Kalau hidup tu hayat mustaqirah maka tak dapat tidak mesti kena sembelih. Gitu masalah dia. Ini kita akan kembali dalam kitab bab, kitab Zabaih pula lah suku. Aku satu lek sana sebelum kita baca kata. Masalah kita samak kulit lah. Ya suci zahir dan batin. Tengok bawah. Yang apabila disamakkan kulit maka sucilah zahir dengan tidak khilaf ulama. Artinya qat'an. Mana bila khilaf. Dan seperti demikian itu juga batinnya. Suci juga. Atas pendapat yang masyhur perkataan kaum jadi bagi Imam Syafi'i. Maka boleh dibersolatkan di atasnya pakai semaya. Dan di dalamnya, ya lain di dalam dengan di atas tu. Semaya di atas ni kita apa? Buat sejadah. Semaya di dalam ni kita buat macam kain sarung. Terpakar. Boleh tak? Dan diistimalkan dia pada sewaktu yang kering dan yang basah. Boleh belaka. Yang basah yang kering boleh kita guna. Dan harus dijualkan dia, boleh kita jual. Dan dihebohkan dia dan berwasiat dengan dia. Domain dia tu kulit yang disamak tadi. Domain tu dah. Kalau kita masalah makan ke mana? Yang tadi kita sebut dah tak boleh makan tapi khilaf. Adakah harus dimakankan dia dari dia akan kulit yang disamak? Boleh makan ke tak kulit yang kita samak? Kalau ke soal. Tapi kulit tu daripada binatang yang dimakankan daging. Macam supaya lembu mapuh kita samak. Lembu tu kita makan lah pada asal. Tapi kalau rimah tak boleh tak akan dihumidah. Ataupun tahruh. Masalah ni telah murajah oleh Imam Rafi'i akan harus makan. Boleh. Pendapat Rafi'i boleh makan. Dan murajah oleh Imam Nawawi akan haramnya. Tu atas kita. Makna kalau kita hak samak nawak boleh lah. Tapi Rafi'i. Nawawi kata haram tak boleh. Tak boleh pakai. Gilik sana. Dan bangkai anak Adam manusia ni suci ia. Demikian lagi bulunya dan tulang. Suci ke? Bulunya bulu anak Adam. Tulang suci ke? Bawah. Dan seperti anak Adam itu jin dan malaikat. Tak biasa tengok bangkai jin bangkai malaikat. Ulama fiqh dia sebut mari. Tengok depan. Dibinakan atas pendapat yang sahih yang mengatakan tiap-tiap daripada keduanya itu ajsam, makna jisim yang ada baginya maitah. Masalah tu khilaf. Kata setengah jin dengan malaikat tak ada ajsam. Tak ada bangkai.
maka iaitu suci ya. Adapun jin maka kerana ditaklifkan mereka itu dengan syarak kami, dengan syariah kita lah, dengan undang-undang kita sebagai manusia dan umat Nabi ni. Dan jika tidak diketahui tafsir ahkam mereka itu sekalipun, ada malaikat maka kerana melia mereka itu dapat suci dah. Habis kata. Dan setengah daripada dalil menuju atas suci maitah keduanya jin dan malaikat ialah hadis yang riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, Subhanallah innal mu'mina la yanjusu. Maha suci Allah Ta'ala, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Jadi al-mu'min situ tak mesti kena orang, jin mukmin bersama juga. Yang beriman dah. Situ. Di sana dan hadis Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda, al-muslimu la yanjusu hayyan wala maita. Orang muslim itu tidak najis ya ketika hidup dan ketika matinya. Dari dua hadis tersebut itu tidak dikaitkan dengan anak Adam. Muslim, mukmin. Dia tak ada orang kata Bani Adam. Nampak tak? Mutlak. Maka melekat jin dan malaikat. Itu cara istinbat dia. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini suatu fasal pada menyatakan barang yang haram isti'mal daripada bijana dan barang yang tidak haram. Bekas bijana ada hak boleh, ada yang tak boleh guna. Dan haram atas laki-laki dan lainnya isti'mal sesuatu daripada bijana mah dan perak. Laki-laki ya sini, perempuan tak asal. Sini. Tapi tengok dulu hak depan tu dan lainnya. Tak boleh lah. Bijano. Ada pun kalau mah pakai perempuan, tu perempuan tak apa. Orang tina nak minum air lagi lah mah. Boleh betul lah. Orang tina nak pakai tali tangan mah, tu boleh, halal. Tu pakai dia. Atau dah lainnya. Lain tu daripada laki-laki, perempuan khunsa masuk belakang. Pada makan, dah minum, dah lainnya. Dan jika kecil ataupun sedikit sekalipun, tak boleh kan. Ke satu, yakni diharamkan istiqma bijana pada mana wajah, pada mana-mana wajah istiqma ada. Ikutlah guna cara mana pun haram belaka. Sama ada laki-laki, perempuan atau khunsa. Dalilnya hadis Huzaifah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, dan janganlah kamu, ambil maksud dia, dan janganlah kamu minum di dalam bijana-bijana mah dan perak. Dan juga janganlah kamu makan dalam mangkuk pinggir daripada. Sesungguhnya itu adalah untuk mereka di dunia dan bagi kami di akhirat. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Apa Nawawi sebut? Kata Imam Nawawi, berkata ashab kami, yakni Syafi'iyah, terjadi ijma' ulama' di atas haram makan dan minum dan sekalian istiqma pada bijana, pada mah dan perak. Mereka bagi yang dihikayat pada Daud Zahiri dan kaum qadim bagi Imam Syafi'i bahawasanya makruh ia istiqma tadi. Tak haram. Makruh ya. Jadi kaum qadim Syafi'i mengatakan makruh. Dan kaum qadim bagi Syafi'i itu ditakwilkan dia akan kaum qadim tu. Seperti berkata sahibut takrib. Siapa tak tahulah pengalaman takrib ni, takrib gapo tak tahu sini. Serta pula bahawa Imam Syafi'i itu rajak daripada kaum qadim itu. Jadi pendapat kaum qadim tu Imam Syafi'i tak akal. Dia kembali pada kaum jadi semula. Maknanya haram juga. Dia rajak. Maka hasillah bahawa ijma' itu terjadi ia di atas diharamkan istiqma bijana mah dan perak pada makan, minum dan taharah, sama ada kecil ataupun besar.
naik ke atas. Dan hari pecelok mata, dan bekas celok, dan penyolek gigi, buat colek gigi ya, lidi colek gigi, dan jarum, dan sudu, dan sisi, dan bekas ukup. Bekas ukup ni bekasnya kita berbara api bila kita nak perasak minyak wangi. Bekas ukup dia panggil. Orang Arab kan dia boleh bekas tu bara rosa. Lepas tu dia perlu jenis kayu garu bersedak. Dia siu dalam majlis-majlis yang kita buat haflah ke apa. Dia bersedak. Dia panggil bekas ukup dia panggil. Bisa tengok je tak? Mak kita jaga guna tu. Dia boleh bekas bara, dia perasak. Dia buat kayu apa? Aun, kayu garu dia panggil. Maka dia bawa sedak. Dia perasak ke tubuh dia bawa sedak. Tengok, dia panggil ukup. Maka bekas tu buat dengan mah. Harai belakang tu. Tak boleh betul lah. Dan umpama tu. Daripada mah dan perak. Dan harai berukuk dengan dia malaikat kerana darurah. Bila darurah tak apa. Seperti pecelak mata pada mah ataupun perak. Bercelak dengan dia kerana mencerahkan mata. Kalau hal lain tak cerah mana. Pakai mah dengan perak celak. Mudah cerah mata. Itu darurah tak apa. Tapi kalau tidak darurah tak boleh. Dengan dikhabar tabib, bomo, doktor yang adil, tidak cerah mata malaikat dengan dia, dengan diukupkan dengan apa ni, pecelak daripada mah dan perak. Ni, lidi dia. Lidi yang berbilah mata tu, bercelak tak. Bomo kata kalau pakai bilah biasa tak adil matamu tak cerah tu, mu kena pakai bilah emas, mau cerah mata. Dan bomo tu syarat kena adil, baru boleh. Maka harus istikmalnya. Dan hari mengupah perbuat sesuatu pada bijana mah ataupun perak. Upah ni mau buat tak boleh. Dan hari pula mengambil upah, tak boleh belakang. Kita juru upah tak boleh, orang juru mengambil upah pun tak boleh. Dua-dua. Dan tidak wajib ganti atas orang yang memecahkan dia. Kalau orang pecah tak wajib ganti, seperti segala alat permainan. Tak, itu tak ada kena ganti tak dah. Tak ada apa? Bawah. Bahkan tidak pengimuh bayaran di atasnya. Tak ada kena himuh bayar ke apa. Dan tidak harus bagi seorang dituntutkan dia dengan pengimuh bayaran. Dia nak minta tutup bayar tak boleh juga. Pasal benda tu benda yang haram. Dan tidak diangkatkan dia kepada hakim yang zalim. Dan seperti haram istiqmah yang tersebut, haram pula menaruhkan dia. Dalam kaedahnya ma yahrumu isti'maluhu ma haruma isti'maluhu haruma ittikhazuhu. Benda yang haram kita guna, maka kaedahnya haram kita simpan taruh. Wa ma haruma ittikhazuhu ataupun ma haruma akhzuhu haruma i'ta'uhu. Barang yang haram kita ambil, haram kita bagi. Tu kawak fikir dah. Dengan ketiadaan istiqmah pada kaum yang asah. Kerana menaruh itu menghela menarikkan kepada istiqmah. Menghela dalam bahasa lambung, bahasa kita menarik kepada istiqmah. Dan bawah tu kita ta'liq tu kedua. Ini ialah pendapat yang mu'tamad. Khasah. Mukabilnya itu ialah perkataan dengan harus ditaruh bijana mah dan perak. Boleh kita nak taruh, bukan nak akal. Kerana larang itu hanya warik ia pada istiqmah, bukannya taruh. Taruh tu mikwa tak belakang ra dulu. Fikir kita tu. Baca tu boleh pergi tapi tulis tak kena. Dan dengan dialah berkata Abu Hanifah dengan muqabil. Dan seperti kita tu fikir bukan sufrah, dan seperti dengan sing. Dan seperti taruh itu menghiasikan rumah-rumah. Jangok rumah lah. Dan tempat-tempat duduk dengan mah dan perak. Sepengah taruh juga. Apa mana? Khilaf. Pendapat mu'tamad mengatakan tak boleh. Muqabil mengatakan boleh. Dan haram pula bijana yang disadu dengan mah dan perak. Sadu ni makna tatoh, tepek. Tu sadu. Kita tatoh dengan mah jika dapat daripadanya sesuatu dengan dilintangkan atas api. Bahaya tu. Ibarat kata jika didapat daripada sesuatu. Ni masalah kita katanya kalai kita
Kita gitik emah di kala kita. Maka kalau kita tek emah tu sikit ke banyak, bila kita layu atas api tu ia akan hancur turun. Tu makna kata dengan dilintangkan atas api. Bila kita tak atas api pusing ia hancur turun. Maka jika tidak, maka tidak haram. Maka tafsir ini pada pihak istikmal ataupun menaruhkan dia dua-dua. Adapun perbuatan yakni menyadurkan dia haram mutlakon. Demikian lagi memberi upahnya tak boleh tak? Dan mengambil upahnya tak boleh. Perbuatan sadur, ambil upah, makan upah, juga upah tak boleh berlaku. Dan tidak haram bijana emas dan perak yang disadurkan dengan temaga. Dan umpama bekas bijana emas dan perak kita sadur dengan temaga. Jikalau dapat daripadanya sesuatu, mana menilihlah dengan dilintangkan, dengan diletakkan di atas api. Demikian lagi jika dikarakkan bijana emas dan perak sekira-kira menutup oleh karak zahir dan batin. Karak banyak penuh tak nampak emas perak. Maka padanya tafsirnya tersebut. Dan harus istiqmal bijana yang lain pada keduanya seperti bijana yakut, bekas gelas wak ngapa ni? Wak ngam belia tak apa. Dan marjan jenis mata belaka ni, akik dan barang sebagainya. Gua mahal belaka tu maka boleh. Dan haram memakai bijana yang ditempel dengan perak yang besar. Tempel ni sepengah sadu tadi lah. Yang besar tempelnya pada uruh. Dia seperti cicing. Kadang-kadang dia mau buh perak masuk, buh mah ke perak ke. Kalau besar pada uruh tak boleh pakai. Kerana perhiasan. Ilat dia kerana berjanguk. Kalau kerana bukan halak, kerana bukan perhiasan tak apa. Maka jika besar kerana hajak, tu bukan hiasan lah tu. Kita tepeng dengan perak dia besar, tapi hajak lah. Harus serta makruh. Ataupun kecil pada uruh. Kerana perhiasan, kita bubuh tu halus je. Tapi kerana berjanguk, makruh ya. Tu makruh. Tu tafsir yang mondak tu. Gini, masalah kita tepek. Tepek ni mana kita tepek. Kita tepek. Di suatu pakaian kita saat ini itu kalau besar kerana perhiasan, maka haram. Kalau kita tepek besar kerana hajak, maka harus serta makruh. Kalau kita tepek kecil tapi perhiasan, maka makruh. Tiga masalah. Ataupun kerana hajak yang keempat, halus tapi hajak, tidak makruh. Itu perak. Mah tak kira lagi mah tu, hak tepek dengan perak. Adapun tempel mah, maka haram semata-mata, tidak tafsir. Supaya cicing kita dah pakai hari ni. Kalau cicing kita bubuh perak, tak, ya perak dia tak boleh. Laki-laki perak dengan mah tu. Maka kalau kita bubuh perak, kalau besar, kerana zinah, maka hukumnya tak boleh haram. Kalau besar kerana hajak, harus serta makruh. Masalah 3, kalau kecil kerana zinah, makruh. Masalah 4, kalau kecil kerana hajak, tidak makruh. 4 masalah hak perak. Dan kalau masalah mah, satunya haram mutlakon. Tak kira besar kecil, maka tak boleh. Faslun fis siwaki. Satu fasal pada menyatakan bersugi. Ini suatu fasal pada menyatakan sunat bersugi. Satu turun di bawah. Kita ambil satu dalil lah. Dalil bersugi ini ialah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb." Bersugi itu membersihkan mulut, ia juga merupakan keredaan Tuhan. Itu sugi. Satu hadis lagi, hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahawa Rasulullah bersabda, "Qad aksartu alaikum fis siwaki." Sesungguhnya aku membanyakkan atas kamu pada bersugi. Kalau bersugi kau banyak, kau comel. Bersugi itu bersugi. 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 Bersu
Nabi suruh banyak kita bersugi. Tu aksar tu alaikum. Haji boleh bersugi semua. Nak kata maka sunat ia bersugi pada tiap-tiap kelakuan. Dan terlebih muakkadnya tak kalah hendak baca Quran. Dan tak kalah hendak semaya. Dan tak kalah berubah bau mulut. Itu muakkad belaka tu. Dalil hak tak kalah semaya tu di bawah. Wak dalil hak ada tak ada tu, tak ada cari dak tak temu. Hadis hak semaya. Hadisnya laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Jikalau tidak jadi kepayahan atas umat aku, dan sejak aku suruhkan mereka dengan bersugi setiap kali bersalah. Aku suruh semua kalau ada kesusahan ke apa. Dan tak kala jaga daripada tidur di sana. Sunat sugi juga. Dan tak kala kuning-kuning gigi. Ada kuning buat kita ni jadi merah lah. Tak buat kat daun sikit. Ada kuning jadi nak koko. Nak koko pada. Tu bila kita jaga tidur sunat kita bersugi. Mana dalil? Bawah satu hadis. Hadis Huzaifah. Adalah Nabi SAW apabila bangkit di waktu malam, beliau menggosokkan mulutnya dengan kayu sugi. Kita ambil terjemahlah sebagai ringkas sikit. Mata hadis tak ada bawah tu. Dan sunat pula tatkala hendak tidur. Hak tadi jaga, hak ni nak tidur. Dan tatkala ambil wuduk. Mana hak wuduk ni? Bawah. Itulah dalil Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, jikalau tidak jadi kepayahan atas umatku, nescaya aku suruhkan mereka dengan bersugi setiap kali berwuduk. Tadi sekali semaya, ini berwuduk. Dan membaca hadis. Nak baca hadis, sugi. Dan tak kalah hendak berzikir, sugi. Tak kalah hendak masuk Kaabah, sugi. Tak kalah masuk seorang pada rumahnya, sugi juga. Mana dalil yang masuk rumah suruh sugi. Jadi kesimpulannya hak ada dalil tu kita sebut. Hak tak temu dalil kita tak sebut. Tula-tula cari kalau ada. Ketiga turun di bawah. Dalilnya berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ditanya akan dia, jadi akan Aisyah, ada orang tanya. Siti Aisyah, dengan yang manakah sewaktu, dengan yang mana sewaktukah Rasulullah memulai ketika beliau masuk ke dalam rumahnya. Aisyah, Rasulullah mula-mula sekali masuk dalam rumah, gapo dia buat? Katanya Aisyah, Rasulullah memulai dengan bersugi. Itu mula-mula sekali. Patut takrih dia tu baca sendirilah. Dan tak kalah nak jimak, tak ada nak bersugi dah ni. Pakai demo lah. Bil-bil lagi baru-baru. Kira semula lah bagi sunat tu, hak wajib takut mudarat. Dan ketika lapar, ni pun tak ada dah ni. Bismillah pun terlupa lah. Nak bersugi tak. Dan dahga. Dan tak kalah nak mati. Nak bersugi ke mana, gitu nyawa tak apa-apa lah. Kau nak mati. Dan dikatakan bahawasanya ia bersugi ketika nak mati tu, memudahkan keluar roh. Mudah roh tu baik. Atas hikmah. Dan tak kalah anak musafir, sugi. Dan tak kalah datang daripada ni masa kita klik. Qadima alaihi. Bila kita balik, hala klik kita sugi. Dan lainnya. Seperti bagai tersebut dalam kitab yang panjang-panjang. Sini tak banyaklah bahasa dia tu. Malaikat tak sunat sugi ni ada juga. Kemudian daripada gelecir matahari bagi orang yang puasa, sah sugi. Makruh. Tak sunat. Bahkan makruh ia bersugi. Sama ada puasa fardu ataupun sunat. Dan hilang makruhnya dengan jatuh matahari. Itu nak sebuah puasa. Dalilnya ke satu di bawah. Hadis riwayat oleh Abu Hurairah. Beliau berkata bahawa Rasulullah bersabda, ala khalufu famis sa'imi atyabu indallah min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa itu terlebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi lagi. Apa tu takrih hadis itu kita harap baca sendiri. Dan memilih oleh Imam Nawawi akan ketiadaan makruh mutlakon. Tak apa. Pendapat Nawawi orang puasa tak makruh.
Sama ada dulu daripada gelincir matahari dan kemudian. Nawawi ni, orang lain kata makruh. Maknanya bulan puasa ni kalau kita nak bersugi juga pakai pendapat Nawawi. Lepas Zuhur, lepas Asar pun pergi. Ada orang kata. Ada orang kata. Orang kata bukan biasa tu Imam Nawawi. Mungkin dalam tarjih dia ada dalil. Wallahu alam. Dan sunat bersugi dengan tangan kanan. Dan dimulakan dengan pihak kanan mulut. Dan dilalukan dia akan sugi itu di atas langit-langit. Baca dengan sakdu je lah. Jawi. Langit-langit. Takut tukar dengan langit tu. Langitlah mulut lah. Dengan perlahan-lahan. Dan di atas gusi-gusi dan gigi dan lidah. Itu sunat. Maka fadilat bersugi itu amat banyak. Ini kelebihan dia. Setengah daripadanya 2 rakaat semaya dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak bersugi. Ada dalil ke? Tengok bawah. Dalilnya hadis riwayat Umar Darda. Rakatani bisiwakin khairum min sab'ina raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat solat dengan bersugi terlebih baik pada 70 rakaat tidak bersugi. Hadis riwayat Ibn Hibban. Tapi bukan dalam sahih kutubus sittah taklah. Ibn Hibban dan juga Al-Bazzar. Hadis ni secara mana duduk wallahu alam. Tapi kalau hak Bukhari Muslim tu jelas kata sahih. Yang pentingnya paling kurang kalau dhaif pun boleh kita beramal buat fadail untuk situ je. Selama malam yakun maudhu'an, selama jangan maudhu'. Ada setengah daripadanya bersugi itu meredakan baca Jawi, meredakan bagi Tuhan. Dan menyucikan mulut dan membaikkan baunya dan menambahkan akal tajam dan mencerahkan mata. Tu faedah bersugi dan melembutkan melamak macam itu. Dan melamatkan tumbuh ubai. Ubai lamak putih lah orang bersugi. Dan membetulkan belakang tak wakak. Kalau tua pun tak wakak orang bersugi. Dan mengganakan pahala. Kelebihan dia tu. Lepas tu dalil satu-satu tak jumpa juga tu. Tak mesti kena jumpa belakang dia banyak kah? Ambil pendapat ulama lah. Dan mengingatkan kalimah syahadah tak kalah nak mati. Lepas tu bawah tu kita nakal perkataan Syekh Daud tu. Kelebihan bersugi. Banyak lagi dah insya-Allah dan mau tengok sini dah bawah tu. Kita ambil pendapat Syekh Daud dalam kitab Bughiyah dia. Dan maka barang siapa tidak kuasa bersugi pada segala waktu yang tersebut dulu itu, maka hendak ia bersugi pada sehari semalam sekali. Kalau kita nak bersugi semua tak boleh buat, tak jadi. Dalam sehari kita bersugilah sekali. Kita ada beruh gigi, kita bersugi dah. Tapi afdalus siwak, apa dah? Kayu sugi tu, kayu apa? Kayu syajarul arakin. Maka kita bersugi dengan beruh gigi tu, bersugi dah dia panggil. Cuma kita nak afdal, siwak tu kita guna miswak dia tu kita pakai arakin, kayu arak, itu afdal dia panggil. Faslun fi furudil wudu' wa sunanihi. Ini fasal pada menyatakan beberapa fardu wudu' dan segala sunatnya. Bermula fardu wuduk ni perkara. Sebelum pada kita nak masuk ni perkara, nanti kita tengok di bawah dulu. Pendapat akan satu. Pendapat yang ternyata wajah difardukan wuduk itu sekali dengan difardukan semaya. Jadi fardu semaya pada malam Mi'raj, maka malam itu juga fardu wuduk. Iaitu sebelum hijrah 1 tahun. Dan wuduk ini adalah di antara khususiyat ini umat sahaja. Umat dulu tak ada wuduk. Dengan dinisbahkan kepada umat-umat dahulu. Tidak bagi para anbiya yang dahulu. Tetapi pendapat yang asahnya, wuduk itu adalah setengah pada syariah yang qadimah. Itu khilaf di antara ulama lah. Kata setengah khususiyat umat Nabi kita. Pendapat yang asah mengatakan dah umat dulu pun wuduk juga. Cuma kafiyat tu sama tak sama tu, tu tak disebut oleh ulama. Dalil disyaratkan wuduk. Di antaranya firman Allah Ta'ala yang maksudnya ayat tu, ayat kita kena baca sendiri.
Wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah. Ambil air sembahyang dulu. Iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, satu juzuk lah. Dan basuhlah kamu kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dalil yang keduanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menerima salat seorang kamu bila ianya berhadas sehingga berwuduk ya. Dan dalil yang ketiga, terjadinya ijma' para muslimin di atas disyaratkan wuduk semenjak Rasulullah sampai ke hari ini. Kelebihan berwuduk. Ini kelebihan mi'asmaya. Daripada Abdullah As-Sunabihi radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah bersabda, ya iza tawadda'a ila akhirih, apabila berwuduk seorang hamba yang mukmin, maka ia berkomo-komo, nescaya keluarlah kesalahan daripada mulut. Itu kelebihan fadilat wuduk. Dan apabila beristinsar, keluarlah kesalahan daripada hidungnya. Istinsar di mana kita sehai itu pada hidung. Sebelum kita nak istinsar, kena istinsyak dulu. Buang air hidung baru seh. Nak seh dah ada air seh ke mana? Tak. Madmadah, istinsyaq, istinsar, itu 3. Di situ. Dan apabila membasuh mukanya, keluarlah kesalahan daripada mukanya sehingga barang di bawah bibir 2 mata. Apabila membasuh 2 tangannya, keluarlah kesalahan daripada 2 tangannya sehingga barang di bawah kuku-kuku 2 tangan. Habis dosa-dosa. Dan apabila sapuh kepalanya, keluarlah kesalahan daripada kepalanya sehingga keluarlah pada 2 telinga. Maka apabila membasuh 2 kakinya, keluarlah kesalahan pada 2 kakinya sehingga keluarlah barang di bawah kuku-kuku 2 kakinya. Ada itu riwayat Imam Malik dan juga yang lain lagi. Habis. Mana kata ni fardu wuduk ni? Pertama niat. Niat wuduk lah, niat ambil semaya. Pertamanya niat tatkala awal membasuh satu suku daripada mukanya, yakni disertakan niat itu dengan awal membasuh satu suku daripada muka. Mula-mula kita basuh muka, kita niat situ. Dan tidak disyaratkan berkekalan niat hingga basuh sekelilingnya. Kena sikit tak apa dah, cuma sunat berkekal. Dan tidak dipadakan, malah tidak memadai menyertai niat dengan barang yang dulu pada muka. Kita niat pada basuh tangi, niat kedua kamu, tak boleh kira. Seperti diniat tatkala membasuh tangi, itu tak kira, niat semula. Ataupun tatkala berkomo-komo, ataupun menghisap air pada hidung, jikalau tidak terbasuh sertanya satu juzuk daripada muka, seperti 2 bibir mulut lah. Jadi bibir mulut tu juzuk pada muka lah. Bibir mulut adalah satu juzuk daripada muka. Jadi perhas sini masalah orang tina pakai lipstick lecu, tak serah air, dia beringat sikit. Ada mulut, hak pakai kok lain nak kecek dah tu. Lecu ni bibir mulut, dan bibir mulut tu satu juzuk daripada muka. Nawi kena air. Bukan dalam ni bibir mulut ni. Dan jika terbasuh sertanya memadai dengan tidak tafsir, dan tafsirnya pada wajib kembali membasuh juzuknya tersebut itu. Pergi sikit lagi. Kita nanti turun takrif bagi sunat tadi dan dalil dia. Maka jika kosak yang membasuhkan dia daripada membasuh muka, maka jika kosak ia seorang membasuhkan dia akan satu juzuk tu kosak daripada membasuh muka. Masa kita basuh satu juzuk tu kita kosak kata muka dah. Kalau kita berkomo kan masalah. Tidak wajib kembali membasuh dia satu juzuk. Gini enggak bayar. Kita berkomo air kena di bibir mulut dah. Pak kita niat kata satu juzuk pada muka, kita niat wuduk situ. Betul lagi kalau kita basuh muka tu tak ada kena tindak apa dah. Asal kita niat dah sana. Gitu. Dan jika ia kosakkan sunat jua, ataupun dikosak sunat dan membasuh muka, ataupun itlaq,
wajib kembali membasuh juzuk tersebut pada 3 surah, yakni 3 masalah ini kena basuh semula. Kalau kosak dua-dua nak basuh semula. Kita tengok muka lek sana 144 tu nota kaki ke 1. Maka disyaratkan pada wuduk itu niat, kerana bahawa wuduk itu perbuatan yang tidak sah dengan tanpa niat, membezakan dia pada adah. Kerana hadis riwayat Umar bin Khattab bahawa Nabi bersabda, hadis ini selalu kita dengar, sesungguhnya sah amalan itu dengan niat, sesungguhnya bagi setiap orang itu barang yang ia niat. Hadis Sahih Bukhari. Kalau gitu apa kau takrif bagi niat? Takrif niat. Niat pada lugah dengan makna al-qasdu, makna qasad, makna tuju tu asal dia. Pada istilah dengan makna qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Inilah mazhab kita dia tafsir lagu ni nama niat ni. Dalam mazhab lain banyak tafsir bagi niat tu. Al-azmu pun ada. Qasad suatu hal keadaannya disertai dengan perbuatannya. Qasad sekali dengan perbuatan kita, tu niat. Dan tempatnya itu di hati, tempat niat. Dan tidak wajib berlafaz dengan lidah sertanya, tetapi disunat berlafaz dengan dia, yang dengan lidah sana, dengan niat lah. Berlafaz dengan niat dengan lidah lah. Itu dia panggil sunat. Kerana bahawasa itu lebih afdal. Dan waktu niat itu ialah pada awal perbuatan, mula-mula sekali. Dan berniat fardu wuduk di sisi membasuh awal juzuk pada muka. Kerana bahasa awal-awal fardu, awal fardunya fardu wuduk muka. Dah sah niat kanak-kanak yang memayit pada wuduk, dah salah. Budak hak belum balik dah tapi memayit dah. Dan disyaratkan pada niat itu Islam. Kafir tak boleh. Maka tidak sah wuduk ke kafir. Dan disyaratkan pada niat lagi akal. Maka tidak sah wuduk orang yang gila dan orang yang mabuk. Lafaz niat wuduk. Maka niatnya seperti dikata nawaitu istibahata muftakirin ilal wudu, ataupun nawaitul wudu. Nawaitul wudu, saja aku buat wudu, saja aku ambil wudu, tak apa. Tak buat fardu, tak apa. Ataupun nawaitu fardal wudu, boleh juga. Ataupun nawaitu taharah anil hadasi, itu pun boleh. Habis fardu yang pertama. Kedua, membasuh muka. Yang kedua. Keduanya membasuh sekalian muka. Tina yate tak kira lah. Sekat mana hak muka ni. Dan maka hak panjangnya bagi antara tempat tumbuh rambut, palanya dan kesudahan dagunya. Itu hak muka. Ambil atas ni ya. Atas ni sampai di kesudahan dagu, hujung dagu, dagu dah. Sekat tu. Bawah ni bukan dah, bukan hak muka. Dalam bab wuduk, dalam bab pakai aurah tu dia bahas suku dah tu, bahas suku. Masalah bab wuduk ni atas ni sampai di sini, hak muka. Dalam masalah dalam menutup aurah orang tino ni, situ jadi masalah juga lah. Kalau mengikut pendapat dalam mazhab kita Syafi'i memang 100%. Hak muka masalah getino pakai dakwah, kain tudung, pakai telekung semaya. Sini lepas tu dia mau pakai bawah ni. Tak. Jadi kalau kita nak fatwa kata haram terus tu call dulu tengok maklumat dulu. Abadi hari ni banyak keluar daripada setengah-setengah. Pakai haram mutlakon. Masalah retina pakai telekung semaya, kalau pakai tak ada siapa di hujung dagu ni, duk bawah ni, maka tak sah semaya kharijas salah fis salati. Hak tu ada fatwa jatuh baik. Tapi bila kita baca dalam maklumat hak kitab-kitab learning, dak di antaranya di antara hak tubik masalah saat ni dalam fatwa muassalah Darul Ifta, dimaafkan perempuan. Tak, ulama mazhab ni dimaafkan perempuan yang pakai tudung dalam semaya, di luar semaya dibenarkan bawah ni.
Nah, siapa bawah dagu? Dagu sekat ni ya. Maka bawah ni dia panggil dibenarkan dan dimaafkan pasal dia panggil masyakkah, susah kita nak jaga. Sebab tu hari ni kita dah dengar juga ada demo kata tak sah terus, harai terus. Kau dulu kita tengok pendapat apa fuqaha nak kata tentang masalah. Dia menduk bicara lama dah balik. Lalu tu masalah ni kena kalau orang pakai bawah ni pun lagi ada ulama kata, tapi yang paling comel pakai sekat ni. Hak paling comel. Kalau kita nak pakai tak sah terus wah ni, ada ulama yang kata sah dan menduk bahas lapis mufti lebih hebat pada orang kita lagi. Kita mana tahu ya sikit-sikit lah. Baca kitab maklumat. Dalam fatwa mu'assalah tu juzuk yang kedua dia bahas panjang. Panjang dia bahas itu sekali dengan dalil-dalil dan dengan takrif-takrif. Yang paling arjahnya maka dimaafkan boleh orang tina tu kain tudung pakai tak bawah ni. Tak bawah ni walaupun pada asal hadul aurah tapi dimaafkan oleh kerana masyakkah. Bila masyakkah ni akan menarikkan tajlibut taisira. Jadi dah dia ada situ dah. Sebab hari ni kita banyak dengar tu dalam YouTube pun ada pakai mutlakon. Jadi bila mutlakon nyanyolah. Nyanyo kan kalau itu kawai semaya lama dah duk bawah tak sah semaya, nyanyo lemo. Sebab ada pendapat yang mengatakan sah. Maka di antara fatwa hak iftak lagu itulah. Ada iftak. Kesimpulannya kita nak tubik fatwa ni kita baca maklumat molek dulu. Ikutlah masalah gapo pun wijelah satu maklumat wijelah molek. Tak apa. Ini dalam pendapat ni, pendapat ni. Tapi hak muka setara tu sini siapa di dagu, wah dagu. Ni tekak sini. Supaya kita hurai sat. Dan lebarnya luah daripada anak telinga siapa anak telinga. Anak telinga. Sebab tu orang tina sini kena buai rambut ni. Kita orang jatuh yang pandak dah orang tina ni bila dia panjang, dia akan selak lek belakang. Selak telinga sini. Bila dia ambil air semaya, dia basuh sininya. Ekor dia panjang lagi, maka tak kata hukum tak leh. Apa dah? Dia kena buai. Kena buai sikit. Ni rambut. Bukan atas ni. Ni. Hak tempat anak telinga ni ada sikit sini. Dan jika ada bulu dalam hak muka sama ada jari atau pelbak, wajib menyampaikan air kepadanya serta kulit yang di bawah. Kena usapa. Hukum janggut lelaki. Adapun janggut laki-laki dan dua tali tudung yang lebat. Janggut di dagu ya. Tali tudung nak mari sini tepi tali tudung. Kita panggil bauk. Sekira-kira tidak kelihatan kulit yang di bawah memada membasuh zahirnya. Sebab tu orang janggut lebat. Orang jubah yang lebat-lebat panjang masayih apa-apa tu arak tu kak. Dia basuh luar gitu ya. Bak wudu, kalau bak mandi kena berkata apa tu lah. Bersalahan yang jari sekira-kira kelihatan kulitnya di bawah. Kalau nampak kulit dia panggil jari. Maka wajib menyampai air kepada batin dan kulit. Itu kena wisrah habis tu. Akasa kedua tu di bawah sikit. Dan disunatkan menyelakti janggut yang tebal, yakni yang lebat dengan anak-anak jari. Dengan tu takluk pada kata menyelakti tu. Menyelakti dengan anak-anak jari daripada sebelah bawah. Karena hadis Utsman radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyelaktikan janggutnya. Itu satu hadis. Hadis yang kedua daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Rasulullah ambil terjemah dia tu. Apabila beliau berwuduk, beliau mengambil secekak daripada air. Itu secekak, segepar, secekak pada air, lalu dibubuhkan di bawah langit-langit mulut. Tak bawah. Ni. Mulut bawah ni, ambil secekak air tak bawah. Maka beliau menyelaktikan janggut. Kosak. Kosak janggut dia. Sambil beliau berkata, beginilah menyuruh akan daku oleh Tuhanku Azza wa Jalla. Itu dalil mengatakan sunat menyelakti. Hukum janggut orang puai lagu mana? Orang tina tubuh janggut tak? Bila bak wuduk ke mana? Dan bersalah janggut perempuan dan khunsa dan tali tudung keduanya perempuan dan khunsa. Maka wajib disampai air kepada kulit keduanya. Dan jika lebat sekalipun, sebab apa? Kerana nadi ia
Pendek kata orang tina kalau janggut dah ni kena we apa sapa air. Sebab jaga orang tina 1000 orang tak temu sore. Suti cawak tak ada sore. Kalau ada suti nari janggut berjumpa penuh berapa kali masuk berita awak buku. Tak ada nadi. Serta sunat dihilangkan dia yang ni akan janggut dengan dicukurkan dan sebagainya. Ucuh api. Tak. Cukur. Ataupun spray, kereh kali gu. Habis. Sunat dia cukur. Orang tina sunat cukur janggut. Orang jatuh makruh cukur janggut. Dia kata. Sunat kita taruh. Kalau tak ada ilat ke apa lah. Kalau ilat dia tu ada kawan tak boleh taruh we, gatal ke tak dia duduk tidur tak lelak ke, tu tak apa. Ilat dia lah. Jangan ingkarkan sunnah Nabi sudahlah. Jadi masalah tu. Dan tak dapat tidak serta dengan membasuh muka itu membasuhkan satu suku, yakni satu juzuk daripada kepala. Bila kita basuh muka ni, dia kena kepala sikit. Nak sepenuh malak. Jadi malai yatimul wajib tu illa bihi fahuwa wajibun. Dan tekak je dan bagian di bawah dagu. Ni dagu sekat ni wis apa bawah basuh. Ni masuk muka dah. Habis kata. Dan ketiganya membasuh dua tangi ni fardu wudu. Serta dua sikunya. Dan jika tidak dua sikunya diiktibarkan qadar keduanya. Kalau orang tak ada siku, kira hak siku. Orang tak ada siku ni tangan dia pakai sterik. Tak lipat, tak nak lipat, tak boleh. Dia pakai betul sterik, tulen ni pun tak ada. Nak basuh guna. Kira golek ke siku setakat ni basuh. Tu kira hak siku. Dan wajib membasuh bagai atas dua tangannya. Apa dia bagai tu? Daripada bulu. Dan jika lebat sekalipun kena basuh. Zohir dan batin. Dan dagingnya tumbuh padanya, yakni pada dua tangan tu. Dan jari yang lebih dan segala kuku. Semua kena basuh. Mana dalil kita kena basuh? Ke satu. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya berwuduk oleh Abu Hurairah, beliau membasuhkan mukanya. Maka sempurna ia ke wuduknya, kemudian beliau membasuh tangannya dan yang kanan sehingga masuk pada lengannya. Kemudian tangan yang kiri sedemikian juga. Kemudian beliau menyapu kepala, kemudian membasuh kaki yang kanan sehingga betihnya. Kemudian kakinya yang sebelah kiri pula seperti demikian. Beliau berkata, beginilah saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadis rawahu Muslim, hadis sahih itu. Dan wajib menghilang bagai yang di bawah. Yang di bawahnya, di bawah kuku tu. Bagai bawah kuku ni kena buih tu. Apa dia bagai tu? Daripada cemar-cemar yang menegah sampai air ke bawahnya. Tu kena buih. Dan duri yang pada tangi. Itu masalah orang ni. Kalau kita kata ni orang kerja jadi necang kereta mutu peki mutu buruk ni gimana? Hari-hari dok main dengan minyak ni. Celah-celah kuku ni, dia lekatlah sikit-sikit basuh tak habis. Tak. Orang jadi necang. Hari-hari pagi sampai gelap tengah hari panas mayat. Kadang-kadang dia basuh dah pada hitam lagi sikit-sikit celah kuku. Kalau mengikut kaedah lah. Mengikut kaedah asal tu, masalahnya kalau bagai wah kuku ada wajib dibuai. Tapi kalau kita kiyah di atas masalah sebagai ibu yang perakan anak dia. Orang tina beranak masa wipek dada. Bila anak jeluak, maka hukum dimaafkan. Jeluak kanak-kanak najis. Nampak lah? Jeluak kanak-kanak hukumnya najis. Bila dia kata dia wipek ke anak jeluak tu baik. Lepas tu kena pek dia. Kena basuh ke? Tak. Dimaafkan untuk ibu yang menyusukan kepada anak. Bila kita kiyah di situ, bagi mereka yang hijau seperti kita kata saning, barangkali masuk dalam kaedah tu, maknanya dimaafkan untuk dia. Kalau sikit, kalau banyak tak boleh. Tak. Kalau sikit, mana masyarakat dia nak buat semua tu tak ada, masa tak ada,
Dan kalau banyak tak boleh juga. Kalau kau dah celah kuku sikit-sikit, dimaafkan untuk dia, dan tidak dimaafkan orang yang seperti orang tak boleh. Mana kita tak ada jadi necang, lama-lama sekali dia pecat tayar mutu, hak tu tak boleh hak tu. Hak kata maaf ni untuk orang yang hijau hari-hari. Nah, maka hak tu kalau kita kiyah di atas masalah ibu yang menyusukan anak hak jeluak, nampak-nampaknya dimaafkan baginya. Sebab susah ni. Nah, susah kita nak jaga lah. Susah kita nak jaga. Tapi kalau sikit, kalau banyak tak boleh ke, menyok penuh tangan bukan dia tu. Kau dah sikit-sikit lekak lah. Sikit-sikit lekak lah. Kau dah tu. Habis. Mana saya ni? Dan duri yang pada tangannya. Duri-duri ke apa tu. Kena buat lah. Dan tak wajib menghilangkan keruping gudil. Gudil tu gudih lah. Gudil tu gudih. Kita jadi gudih ya. Lepas tu dia kecil dah ada kuping dia. Sesuatu buat duduk situ. Duduk situ. Jika mudah menghilangkan sekalipun, boleh kita nak buat. So, dan berlakulah segala hukum ini pada segala anggota wuduk. Ikutlah, bukan di tangan saja, di kaki mana pun supaya anggota. Yang di bawah tu kita nak ibarat sedau dalam kitab Buyah dia tu kitab Buyah dia insya-Allah dia mau baca sirat tu. Yang keempatnya menyapu kepala, dan keempatnya menyapu satu juzuk daripada kulit kepalanya. Muzahab kita satu juzuk. Sikit apa dah? Mana dalilnya? Bawah firman Allah Ta'ala. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapuhlah kamu kepala-kepala kamu. Dan hadis Mughirah, masaha binasiyatihi wa 'alal imamati wa 'ala khuffaihi. Rasulullah menyapuh dengan ubung-ubungnya dan di atas serbannya dan dua moza. Dua moza itu dua khuff lah. Naik ke atas. Atau penyapuh setengah rambut kepalanya yang di dalam hak kepala. Reti dah rambut hak kepala. Rambut di dalam bulat tak kepala. Masalah rambut hak luar hak kepala tak sah. Kerana bagi kita rambut panjang. Panjang turun sampai punggung. Ambil hak di punggung tu, pernah sipu air sikit. Tak boleh dah. Pasal rambut hak kita panjang lebih pada hak kepala. Padahal je duduk di kepala rekeh kepala lagi. Ni rambut duduk sini. Kita sapu duduk sini. Cah-cah dengan air sikit. Tak boleh. Kita nak rambut oleh hak kepala. Gitu dah. Ada itu masalah rambut hak kepala ni, kita katakanlah kalau rambut keriting, stokor. Tapi kalau kita tarik serah duk bawah, tak boleh juga. Kena sapu oleh hak kepala tu, baru boleh. Itu rambut oleh hak kepala. Dan jika seorang rambut ataupun setengah sekalipun, dan tidak memadai menyapu atas rambut yang disanggu, sekira-kira jikalau ditarikkan dia keluar pada hak kepala, hurai dah saat ni. Rambut dia panjang, sanggu, bak stokor duduk sini. Ambil air, sah situ. Bila kita rambut, pahli punggung berat rambut. Maka tak sah tu. Kita nak rambut dalam kek kepala. Gitu je mudah-mudah kata. Hak lepas pada kek kepala tak ada. Dan memadai pada menyapu kepala barang mana pihak ada ia. Ikut belakang depan lagi, tengah, piyah. Dan jika pada juzuk yang wajib membasuhkan dia serta muka dahulu itu sekalipun. Ni, kita basuh muka, dia kena rapat hak kepala sikit, kita sapu sini ya. Tak apalah. Itu hak wajib basuh hak dulu. Dan tidak ta'yin menyapuh dengan tangan. Malah sapu dengan tangan, sapu dengan kaki lagi. Kalau kaki lah kalah, sapu. Tak ada apa. Bukan syarat dengan tangan, tak dengan kaki, tak apa lagi. Cuma dia kata tak sihat tu lah. Dan jika disapu dengan kayu ataupun umpamanya memadalah, boleh ke? Ambil kayu celup kalah, sapu. Kayu sugi, buru-buru celup, cahaya rambut. Boleh. Tak apalah tu. Dan jika dibasuh kepala ataupun menghantarkan tangan yang basah, dan jika tidak menggerakkan sekalipun, memadailah. Ya asal rukun sapuh ni bukan basuh. Celup,
Sunnah. Tapi kalau kita basuh supaya kita ambil air semaya di telaga kan, akik timur apa, itu tak ada apa sah sebetulnya. Ataupun celup tangan basah, pakai tak gitu. Itu pun boleh juga. Hasil maksud lah tu. Habis. Kelimanya, membasuh dua kakinya serta dua mata kaki. Dua mata kaki kita panggil istilah dua buku lali. Dua mata kaki. Jika tidak memakai moza, kaulah. Dan jika memakai moza, wajib menyapuh moza ataupun membasuh kaki. Atas itulah, nak basuh kan nak sapuh lah. Dan wajib membasuh bahagian atas keduanya, kedua kaki daripada bulu dan lainnya seperti bahagian tersebut pada basuh dua tangan dulu. Lepas tu di bawah tu sebagai dalil tu. Nak dalil. Satunya firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'baini. Dan hadis satu lagi yang telah terdulu sebut tadi. Kita tak ajar tu hadis lepas dah. Keenam tertib. Keenamnya tertib. Seperti yang telah tersebut itu. Tertib. Maka jika lupa ia akan tertib tidak memadai. Arti tidak dibilangkan dengan bahagian jatuh pada lain pada tempatnya. Maka tidak menafi bahawa sahasi baginya membasuh muka jika minta niat. Jadi kalau tak ada tertib, tak sah. Mualak, sunnah, tertib, wajib. Hukum 4 orang membasuh anggota yang bersamaan. Orang 4 orang ambil asmaya kita, sah belakang ke sah mula-mula. Dan jika membasuh 4 orang akan anggotanya bersamaan pada kali yang satu dengan izin, terangkat hadas mukanya juga. Kita upah orang 4 orang, mung basuh muka, hak ni basuh tangan, hak ni sapuh kepala, hak seorang lagi basuh kaki. Pri pernah kaligu. Hak pakai muka, hak lain tak ada. Jika ada niat pada ketika basuh muka, hukum orang berhadas kecil menyelai dalam air berniat wuduk. Gimana? Ambil air semaya malah ambil gitu, gelung tu niat air semaya, bangun lalu. Dan jika tergelam yang berhadas kecil di dalam air serta niat akan wuduk, dipadukan dia sah lah tu. Bukan kata turun menyelepak duk gosok muka le air lemah apa gitu. Muka. Tak, kepala lagi masuk kaki pula. Dan apa lu? Pas tuju niat le air bangun nak. Sudah. Itu senang sekali. Dan jika tidak diam ia seorang padanya pada air sekalipun. Tak ada dia tak. Peluk sudah naik. Ayah panggil hasil tertib pada takdiri. Boleh tak tu? Itu paling senang sekali. Kerana hasil tertib pada beberapa lahzah yang sedikit juga. Dia hasil dah tu. Tak apalah. InsyaAllah kita wada sekat dulu. Esok kita sambung jam pukul 8 pagi. Sunat wuduk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana fatul arifin nawr qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.